pembentangan seterusnya, saya sendiri akan berkongsi dengan rakan-rakan admin semua berkaitan dengan Google Workspace Collaboration dan beberapa fitur baharu yang terdapat dalam aplikasi Google Workspace tu. Jadi saya nak share saya punya slide dulu. Boleh nampak kan? Saya tak ni apa? Boleh nampak Boleh cikgu, boleh. Dalam Cikgu nampak. Google Slide. Boleh nampak Untuk hari ni, insya-Allah saya akan kongsi lah. Sebenarnya saya bukanlah macam terror sangat sebenarnya kan. Saya pun baru ada benda yang baru saya tahu kan. Ada benda yang kita sama-sama dah lama dah tahu. So hari ni saya nak kongsi tentang Google Workspace. Apa dia Google Workspace for Education? Apa itu Google Workspace for Education? Melalui Workspace for Education, Google menawarkan banyak aplikasi yang dapat membantu aktiviti PDP sama ada bersemuka ataupun secara maya kita kat sekolah. Google Workspace tu merupakan kumpulan aplikasi Google yang mungkin kita dah tahu dah sebelum ni. Contoh macam Google Drive, Google Docs, Gmail, kan, Google Sheet, macam tu lah. Tapi sekarang ni kalau kita perhatikan, inilah dia punya apa? Aplikasi yang ada dalam Google Workspace. Cikgu, ada 8 kot semuanya. Kadang-kadang cari gambar jumpa 6, kadang jumpa 8 lah. Tapi benda-benda ni lah, Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Docs, Google Meet, Google Sheet, Google Slide, itulah benda-bendanya. Okay, kalau dulu dia punya ikon tu macam yang atas ni kan. Tapi sekarang ikon dah berubah, Google dah upgrade kan. Itu benda yang sama je sebenarnya cikgu. Aplikasi yang ada dalam Google Workspace. Inilah benda yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang mana kebanyakan daripada semua ni dah diterangkan oleh Cikgu Vijay dan Cikgu Syam tadi. Macam Google Meet, Cikgu Vijay dah terangkan, Google Calendar, Cikgu Syam, Gmail Management, kemudian GC. Okay. Jadi hari ni saya cuma nak bagi tahu, nak share lah kenapa mesti kita guna Google Workspace for Education. Sebabnya kalau kita perasan atau tak perasan, semua aplikasi dalam Google Workspace for Education ni dia saling berkait rapat antara satu sama lain. Okay, cuba kalau kita bayangkanlah aktiviti murid kita pada waktu dia menggunakan Google Workspace for Education untuk belajar. First kali kalau dia buka dia punya device, PC ke laptop ke handphone ke, dia boleh semak dia punya jadual PDP tu dekat dalam Google Calendar yang cikgu-cikgu dah set kan. Okay. Lepas tu bila dia buka Google Calendar tu, dekat situ ada link terus boleh masuk dalam Google Meet kan. Masuk dalam Google Meet dan boleh bersemuka secara maya dengan guru. Guru dapat mengajar secara lisan disertakan dengan presentation, Google Slide dan lain-lain. Okay. Jadi murid dan guru dapat manfaatlah PDPC dua hala. Dalam sesi bersemuka secara maya, murid boleh menggunakan Google Classroom juga. So dia berkait kan. Tadi daripada kalender masuk Meet, lepas tu dalam Meet boleh share slide, macam-macam lagi boleh share. Kemudian cikgu boleh bagi tugasan dalam Google Classroom. Macam-macam lah, boleh macam yang Cikgu Syam dah terangkan tadi dalam Google Classroom kan. Lepas tu bila sesi kelas tamat, guru boleh bagi tugasan melalui Google Docs, spreadsheet, yang mana semua tu dikumpulkan dalam Google Drive. So, kenapa KPM memilih Google Workspace for Education? Sebab dia sangat berkait rapat dan memudahkan urusan kita, guru dan murid lah. Kalau kita tengok Google Workspace ni, kalau cikgu perhatikan lah kan, dekat kita punya kita punya Drive ke Gmail ke kan, kita akan nampak titik 9 kali 9 ni, 3 kali 3 ni, yang 9 titik ni. So Google Workspace for Education ada dalam ni kan. Nampak kan yang saya tunjuk ni?
So ada dalam ni, ada dalam titik 3x3 ni, 9 titik ni ada Gmail, ada Drive. So dekat sini lah sebenarnya workspace kita kan. Kita nak boleh gunakan semua. Yang mana dah diterangkan tadi kan oleh JUS sebelum ni. Okay. Kemudian ada juga beberapa orang kata setting baharu, features baru dalam beberapa workspace ni. Kalau kita, kalau perasan lah kan, macam Google bukan site, apa nama? Google Form, nak cakap Google Form. Dan Google Form, sebelum ni kalau kita tengok dia punya setting tu, kalau kita perasan lah kan, dia punya setting tu dekat bahagian atas tapi sekarang macam ni, setting tu dah duduk dekat sebelah responses kan. Tu benda-benda yang baru lah. Kalau dulu dekat bahagian dekat Google Form ni ada question, responses saja. Tapi sekarang setting tu dia dah letak dekat icon, dia dah ada dekat sebelah responses. So setting tu pun ada banyak juga benda baru dalam tu. Kan ada tulisan yang dah ditambah banyak lah tulisan kan. Kemudian apa? Dia punya, kita panggil apa tu? Dashboard kita ni, ni dia dah tambah banyak lagi. Macam tu lah maksudnya. Feature baharu maksudnya fitur baharu dalam Google Workspace ni, ada yang kita perasan, ada yang kita tak perasan, tapi tak banyak pun. Sebab yang banyak feature baru ni, yang banyak dekat dalam Google Meet sebenarnya, yang Cikgu VJ terangkan awal-awal tadi. Macam breakout room, polls, Q&A, tu dia banyak dekat situ. Antara features baru yang lain, yang macam Cikgu Syam sebut tadi, ialah IDCM, Content Manager. ID Content Manager yang dibekalkan kepada sekolah. Sebelum ni, admin D5 ataupun admin digital learning, kita pernah ada satu bengkel atau taklimat berkenaan dengan ID Content Manager ni. Yang mana kita dah diterangkan tentang apakah fungsi, untuk siapa sebenarnya IDCM dan apakah fungsi-fungsi IDCM. So setiap sekolah dibekalkan dengan 8 IDCM kan? Betul kan? Rasanya semua admin dah tengok dah buka, ada yang dah reset password, macam-macam lah. Okay, kemudian ada yang dah guna pun sebenarnya, ada yang dah agihkan pun pada orang-orang yang berkaitan lah, yang sepatutnya dapat ID ni. Jadi pemegang ID bergantung kepada pengurusan sekolah masing-masing sebenarnya. Namun ID CM1, CM2 dan CM3 harus diperuntukkan mengikut cadangan yang berikut. So CM1, CM2, CM3 kalau boleh ikutlah macam yang dicadangkan ni. So CM1 kita bagi pada orang yang mengurus Google Site sekolah. Siapa dia orangnya? Biasanya admin sekolah ataupun kita lah, admin digital learning kan. So kita lah yang menguruskan ID CM1. Kalau macam Cikgu Syam cakap tadi, nak buat folder untuk 3P GC kan, dalam GC, selain kita gunakan ID sekolah, bolehlah kita uruskan dalam IDCM 1 ni. Untuk IDCM 2, untuk upacara rasmi, sekolah saya kami dah gunakan barunya untuk program sambutan Maulidul Rasul. Semua saya aktifkan ID tu, kemudian saya createkan GC dan semua maklumat, quiz, video ke apa ke saya muatkan dalam GC tu. Ada bacaan Yasin pun saya settingkan live streaming menggunakan daripada IDCM 2 ni. Untuk IDCM 3 diberikan kepada guru data sekolah. Okay, jelas ya cikgu, IDCM 1 sampai 3 ni. Kemudian manakala pembahagian IDCM 4 sehingga 8 adalah di bawah tanggungjawab pengurusan sekolah. So yang dicadangkan, CM 4 dibagi kepada guru pengkanan kurikulum takbiran. Kemudian CM 5 PKHAM, CM 6 PK Koko. Okay, cikgu reset dulu password, aktifkan, kemudian bagilah ID dan password tu pada PK-PK ni lah.
untuk kegunaan pengurusan dalam pentadbiran HEM dan COCO. CM7 ketua bidang atau ketua panitia. Mana-mana yang nak guna boleh bagi. Dan satu IDCM untuk simpanan. So, dicadangkan ID pengurus kandungan sekolah diberi berdasarkan peranan mengikut aras supaya pemantauan boleh dijalankan. Itu cadangan cikgu. Kalau boleh yang 1, 2, 3 ni kita follow lah. Yang selebihnya tu kita pulang lah pada pengurusan sekolah. Ada soalan tak setakat ni? Berkenaan dengan IDCM dan Google Workspace. Google Workspace tu saya rasa macam mana saya nak cakap, saya bukan tak nak terang banyak-banyak, tapi dia macam kita dah biasa guna tau. Kita dah biasa guna. Kalau ada dalam 9 ni cikgu nak tanya, boleh tanyalah. Kita boleh terus tunjuk. Sebab tadi pun Cikgu Vijay dan Cikgu Syam dah tunjuk banyak. Separuh daripada ni. Kan? Cuma kita lah, maksudnya mungkin kita biasa guna. Tapi cikgu-cikgu kat sekolah kita jarang guna kan. Bolehlah kita selalu ingatkan ke, kalau diorang tanya kita buat, nak perlukan bengkel ke, nak suruh ajar ke, bolehlah sebenarnya kalau kita nak buat. Seterusnya ada soalan tak? Tak ada Kalau tak ada, saya nak teruskan kepada teacher center. Apa itu teacher center, cikgu? Teacher center ni merupakan one stop center untuk para pendidik. Dia adalah ruang para pendidik menerokai latihan dan sumber teknologi secara percuma. Banyak bahan sokongan mengajar dan tips yang dikongsikan dalam teacher center bagi memudahkan urusan PDP guru. Contohnya, apa yang ada dalam teacher center tu nanti saya tunjukkan macam mana nak buka link apa nak guna. Saya nak bagi tahu dulu contoh perkara yang ada dalam teacher center ialah Google Workspace for Education. Dekat situ dia tunjuk dekat kita produk-produk Workspace for Education ni. Macam mana cara nak guna, semua dia dah ajar dah dalam tu. Memang dia macam one stop center untuk cikgu. Yang kedua, dia ada program-program kursus dan latihan untuk guru. Kursus dan latihan ni untuk siapa-siapa yang berminat untuk ambil GCE level 1, level 2, dia ada bekalkan bahan khusus. Kemudian boleh juga untuk ambil pensijilan pada yang nak jadi Google Certified Trainer. Kemudian ada link untuk berinteraksi dengan komuniti pendidik lain. Kita boleh duduk dalam kumpulan pendidik Google, GEG, Google Educator group. Okay. Next. Okay. Daripada teacher center ni, everyone is learning on the go. Siapa-siapa pun, maksudnya boleh belajar kat mana-mana pun kan. Siapa-siapa dan di mana-mana. So dekat sini teachers fokus dia, teaching course material ada dalam tu. Dia sentiasa update kan, effectively managing. Saya campur sikit sebab ini memang bahan daripada Google. Okay. Terusnya quick link untuk kita pergi ke teacher center. Apa link dia? Kalau dekat sini, kalau saya klik, kalau Google Slide, saya klik ni dia boleh buka new tab terus. Tapi link dia yang ni. Link dia yang ini. So, saya nak tunjuk dekat cikgu apa yang ada dalam teacher center tu. Okey, ini ialah teacher center. Pusat guru lah dalam bahasa Melayu ni. Nampak kan? Boleh nampak kan? Okey. Teacher center, macam tadilah saya sebut, dalamnya ada apa? Ada kursus dan latihan, panduan produk. Yang cikgu boleh buka lah satu-satu. Kursus dan latihan ni apa? Okay. Kemudian ada apa produknya? Produk dia Google Workspace lah. Ini lagi benda yang sama juga yang saya cakap tadi.
Google Workspace for Education, Google Classroom, Google Form, Google Doc, Google Slide, Sheet, Meet, Site, Google Sites dan Jamboard. Yang mana kesemua ni kita dah biasa sangat-sangat gunakan. Kat sini dia ajar kita kan macam mana nak buat form, macam tu lah, macam mana nak create kelas. Terus kat sini tu saya kata tadi, dia adalah one stop center untuk para pendidik. Macam persijilan kalau cikgu berminat nak ambil GCE level 1, level 2 pun ada ditawarkan dalam ni. Ada program-program juga. Okay, yang ini ialah community yang saya cakap. Kita boleh duduk dalam kumpulan pendidik GEG ni. Kat sini kita boleh share, berdapat info ataupun boleh share kita punya apa-apa yang kita ada lah dengan cikgu-cikgu dari sekolah lain, negeri lain. Okay. Banyak ilmu kita boleh dapat lah, negara lain pun ada. Okay. So itu dia teacher center. Dia punya link tadi ni. Okay. Dia lagi berkaitan dengan teacher center. Dia ambil daripada konten dari link tadi lah. Ni apa yang ada dalam teacher center. Inilah dia. Jadi yang sama juga. Ada soalan tak cikgu berkenaan dengan teacher center? Maksudnya boleh faham je kan? Kita nak access pun mudah. Type je teacher center, dia akan keluar. So semua bahan berkaitan dengan Google Workspace kita boleh dapat dalam tu. Ilmu ataupun kita nak sharing dengan orang lain, kita ambil bahan dalam tu pun boleh. Ada soalan tak cikgu setakat ni berkenaan dengan Google Workspace for Education dengan teacher center? Dua tu je lah yang saya nak terangkan.